Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Saya Yana, bekerja di syarikat di Petaling Jaya. Hari ini saya akan mengkongsikan kisah yang pernah saya alami pada ketika dahulu. Saya adalah seorang yang boleh dikatakan agak penakut juga. Tapi bila saya tidaklah mempercayai benda-benda halus ni, bila terjadi dekat diri sendiri, saya rasa benda tu betul. Benda ni memang wujud. Masa tu dalam 2 tahun lepas, masa saya belajar di salah sebuah universiti awam, pada ketika itu saya menyewa di sebuah kawasan perumahan sekitar tempat belajar saya. Housemate sedang duduk di depan untuk tunggu waktu solat. Tiba-tiba masa tu saya terdengar bunyi seperti bunyi guli. Sebelum ini memang kita tak pernah dengar langsung apa-apa bunyi yang seperti itu. Tapi setelah 2 bulan kami di rumah itu, kami mula dengar bunyi-bunyi yang aneh. Saya dengar bunyi guli pada masa tu. Jadi saya sama pandang dengan kawan saya sendiri. Saya pandang dia dan dia hanya senyum. Masa tu saya terfikir, dia ni dengar ke tidak bunyi yang aku dengar? Adakah itu perasaan sahaja? Tapi bila dia tak ada suarakan apa-apa, saya cuma diam dan buat tak tahu je. Selepas daripada malam tu, makin kerap bunyi guli dalam rumah itu. Bukan sahaja bunyi guli, tapi bunyi-bunyi seperti ada orang berjalan, orang mengetuk pintu. Semua tu saya dengar tapi saya buat tak tahu sebab saya fikir macam ni hanya mainan perasaan. Sampailah satu masa tu saya tengah duduk dan berborak dengan kawan-kawan. Saya terdengar bunyi guli lagi, tapi kali ni bunyi guli yang kuat. Saya cakap dengan kawan, dengar tak bunyi guli tu? Makin kuat pula. Terus kawan saya cakap, janganlah tegur. Masa tu saya baru terfikir, kenapa saya pergi tegur bunyi tu? Start daripada hari tu saya dah mula rasa tak sedap hati. Macam-macam yang saya fikir. Saya tak berani untuk tinggal di rumah seorang-seorang. Itu adalah malam terakhir yang saya dengar bunyi guli tersebut. Tapi bunyi guli tu sangat kuat dan dia betul-betul dekat dengan bunyi. Macam orang bermain guli dekat sebelah kita. Dan pada malam tu, lepas je daripada saya dengar guli tu, saya dah tak ada dengar apa-apa bunyi. Tapi bermulalah kisah di mana saya jatuh sakit. Pada satu hari ada ulcer yang banyak dalam mulut saya. Pada masa ni, ulcer yang keluar tu sangat banyak, penuh dalam mulut saya. Dan dia baik satu, dia keluar yang lain. Dia buatkan sampai saya ni tak boleh langsung nak makan. Hanya air je yang boleh ditelan. Tapi dia punya pedih, sakit dia. Saya sampai memang tak boleh bercakap, tak boleh nak makan. Tapi saya ingatkan sekadar itu sahaja. Rupa-rupanya beberapa hari sebelum saya habis tempoh belajar dan nak mula study week, saya mula start untuk sakit tangan. Pada satu malam tu, saya terjaga dalam pukul 3 atau 4 pagi. Tiba-tiba saya rasa tangan saya sakit sangat. Saya tak tahu macam mana nak gambarkan sakit tu. Dia punya sakit tu sampai bila kita nak solat, kita nak angkat takbir tu memang tak boleh. Memang sakit sangat. Menangis saya masa tu dengan mulut yang sakit lagi. Tambah pula tangan lagi tak boleh nak angkat. Memang sangat sakit. Saya ingatkan benda tu berhenti setakat situ. Rupanya pada hari saya pulang ke kampung sebab saya dah habis kelas. Sampai je saya di kampung, kaki saya terus sakit. Saya jejak je kaki. Saya memang tak boleh nak berjalan. Saya sampai terhencur-hencur, sampai perlu seret kaki tu untuk berjalan. 2-3 hari selepas tu memang keadaan jadi makin teruk. Saya seperti orang lumpuh. Semuanya dipapar, didokong. Memang saya tak boleh nak buat semua benda sendiri dengan tangan. Tak boleh angkat, kaki yang sakit. Banyak hospital dan klinik yang dah saya pergi, tapi semua doktor kata tak ada apa, nanti makan ubat ni akan baik. Tapi tidak, benda tu berlarutan dalam lebih kurang seminggu juga. Sampailah satu hari tu keluarga decide untuk pergi jumpa ustaz dan berubat. Sampai je saya di rumah ustaz tu, dia dah tahu apa yang jadi. Masa dia start bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tu, saya dah mula rasa panas, saya rasa tak selesa. Dan memang betul, ustaz tu beritahu yang saya sakit macam ni sebab saya tertegur sesuatu yang jadi dekat rumah hari tu. Daripada tu, saya terus jaga mulut. Apa yang saya dengar, saya langsung tak akan cakap apa-apa. Dan Alhamdulillah sampai sekarang tak ada lagi dah gangguan-gangguan macam tu. Sihat saya kat sini, tak kisahlah sama ada awak tu berani ataupun jenis yang penakut seperti saya. Jangan sesekali tegur ataupun sentuh apa-apa barang yang bukan milik kita. Jagalah percakapan walau kat mana kita berada. Kita ni walaupun kita jaga kita punya solat, tak semestinya kita tidak akan dikacau. Jadi pesan saya, jagalah mulut, jangan tegur.